Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnia dapat lagi sama-sama kita berkumpul dalam sesi pembelajaran secara online ini. Jadi untuk kelas hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang Jawi. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks pendidikan Islam muka surat 51. Okey, baiklah. Untuk muka surat 51 ni kita akan belajar tentang pelajaran 5 wawasan negaraku. Unit 1 sains dan teknologi. Kita akan belajar tentang sains dan teknologi yang ada pada masa kini. Cuba tengok gambar rajah di bawah tu. Kat tengah dia tu dia kat apa? Transformasi dunia kini. Transformasi dunia kini. Itu cara eja transformasi. Apa maksud transformasi? Maksudnya perubahan. Transform. Kita berubah menjadi yang lebih baik, yang lebih maju. Apa yang transformasi pada dunia kini? Apa yang pertama ialah aero angkasa. Tu gambar yang atas tu. Aero angkasa ni kaitan yang teknologi yang ada di luar angkasa sana, seperti apa ni kajian apa ni orbit ada kat sana tu berkaitan dengan aero angkasa. Yang kedua, penyelidikan mikrobiologi makanan. Penyelidikan mikrobiologi makanan, penyelidikan tentang makanan. Macam mana dibuat benda sesuatu ni. Sekarang ni kalau kita tengok ada yang gula dibuat tapi bukan daripada gula, asal dia bukan daripada gula, dia buat kajian. Yang ketiga, teknik hyper. Yang keempat, lingkungan pembelajaran virtual. Macam kita belajar sekarang lah, menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, gambar automasi ni berkaitan dengan pembuatan automotif, kenderaan, lori, apa semua tu semua ni menggunakan teknologi. Dulu tak ada teknologi, tak boleh nak buat benda ni semua. Kita buat secara tradisionalnya. Dulu tak ada kereta, sekarang ada kereta. Tapi dunia semakin berkembang dengan sains dan teknologi. Okey, kita tengok muka surat 52. Baca dengan betul. Kita dengar betul-betul apa yang diceritakan dalam teks ini. Dia cakap apa? Forensik di Malaysia. Forensik merupakan satu bidang kerja yang terdapat di Malaysia. Unit ini membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah yang berlaku di negara ini. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian sebelum menthabitkan kesalahan jenayah terhadap individu yang terlibat dalam kes tersebut. Cakap apa? Forensik ni merupakan satu bidang kerja. Pernah dengar tak forensik? Dia adalah satu bidang kerja, salah satu kerja. Macam guru, apa lagi, mekanik, doktor, tu kerja. Tapi forensik pun salah satu daripada bidang pekerjaan yang ada di Malaysia. Apa bidang tugas dia? Unit ini membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah yang berlaku di negara ini. Dia selesaikan isu-isu jenayah. Seperti pembunuhan, kecurian, apa lagi, dera, rogo, semua tu isu-isu jenayah. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian. Tugas apa? Kena pasti bahan bukti. Contoh kalau berlaku pembunuhan, dia ada jumpa pistol, dia nak analisis benda tu. Dia nak tahu pisau tu siapa yang pegang, datangnya daripada mana pistol tu. Dia ada
bahan, ada sistem yang boleh mengesan cap jari yang ada pada bahan bukti tersebut sebelum mensabitkan kesalahan jenayah terhadap individu. Bila dah kena pasti, jadi dah jumpa bahan bukti, jadi dia boleh sabitkan kesalahan yang berlaku. Macam mana dia kesan cap jari tu? Dia ada sistem dia. Dan kalau kita ingat tak, kalau kamu buat IC, siapa yang dah buat IC kan, kena ada cap jari. Cap jari kita ni ada dalam sistem. Jadi kita pegang suatu benda, cap jari tu akan melekat. Tu dia boleh detect siapa cap jari siapa-siapa melalui IC yang kita buat tu. Okey, dalam kotak yang warna hijau pula, terdapat beberapa jabatan yang terlibat dengan bidang forensik di Malaysia. Berapa jabatan? Antaranya Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jabatan ini terlibat dengan forensik. Menteri Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Polis dan Bomba. Antara bidang forensik pula ialah perubatan forensik, sains forensik, radiologi forensik, klinikal forensik dan histologi forensik. Bidang tugas ahli forensik ini berbeza-beza mengikut kepakaran mereka dalam menganalisis bahan bukti yang diperolehi. Dia banyak jabatan, banyak bidang yang terdapat forensik. Dia bagi-bagi tu. Pertama perubatan, lepas tu sains, radiologi. Radiologi ni nak kaji tentang apa ni, kalau kita scan apa-apa radiologi menggunakan gelombang, ni nak scan apa tengkorak ke apa tu. Klinikal dan histologi forensik. Dia berbeza mengikut kepakaran yang ada pada seseorang tersebut. Okey, kita teruskan muka surat sebelah. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Itu salah satu contoh yang selalu dikendalikan oleh forensik. Kalau berlaku pembunuhan, mesti forensik datang dulu. Dia nak ambil cap jari, nak ambil bahan bukti, tu dia akan datang dulu. Sebab tu kalau kita jumpa berlaku pembunuhan, kita tak boleh pegang apa, takut kita juga menjadi penyebab sebab cap jari kita tu. Jadi kita kena report polis cepat-cepat dan polis akan panggil bahagian forensik. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik yang ditemui pada badan manusia, objek atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Dia akan dapatkanlah bahan bukti, ada pisau ke, ada pistol ke, benda-benda yang tajam ke menyebabkan pembunuhan. Dia akan dapatkan bukti tersebut. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Daripada bahan tu dia akan carilah cap jari, tu yang berkaitan lah dengan bidang dia lah. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat, seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia. Antaranya ialah baikkan alat-alat ni dia berkaitan dengan bahan kimia. Bahan kimia ni untuk mengenal pasti. Pertamanya adalah chromatografi gas dan mass selective detector. Yang kedua, genetic analyzer. Tu bahan-bahan yang digunakan. Kalau genetik ni selalu nak kesan DNA. DNA tu. Melalui pelbagai proses siasatan yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti individu yang terbabit dengan kesalahan jenayah. Itu salah satu fungsi forensik yang ada dekat Malaysia. Jadi Ustaz harap kamu faham apa yang kita belajar teks hari ini. Jadi Ustaz nak kamu baca teks ni, nanti Ustaz akan bagi soalan
dalam grup lah. Okey. Jabatan, kotak yang terakhir tu, Jabatan Forensik di Malaysia memainkan peranan penting dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Secara tidak langsung, mereka turut membantu meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Tugas forensik ni sangat penting, sebab dia melibatkan dapat mengurangkan kes jenayah. Contohlah berlaku pembunuhan, forensik cari bukti sampai jumpa, okey, dapat tangkap. Jadi orang yang nak melakukan pembunuhan akan takutlah. Dia akan takut sebab kalau dibuat mesti pihak polis, pihak berkuasa akan dapat mengesan siapa yang melakukan. Sehabis itu dapat meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Kalau tak ada jenayah, kita akan hidup aman dan sejahtera. Jadi Ustaz nak kamu baca teks ni bagi faham sampai muka surat 53 ni. Nanti Ustaz akan tanya soalan dalam grup. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.